Gali terowong ke bilik kebal. Kisah rompakan Maybank Ceras. Ketika masyarakat Muslim di Malaysia sedang merayakan Hari Raya Aidilfitri, berlaku rompakan di sebuah bank. Satu terowong digali terus menuju ke bawah bilik kebal. Suspek yang dipercayai mempunyai maklumat dan terlibat dalam penggalian terowong ini berjaya dikesan dan ditangkap polis. Malamnya, ketika dalam tahanan polis, suspek itu meninggal dunia. Ikuti kupasan selanjutnya. Pada 6 Mac 1995, seorang pekerja di sebuah bank hadir bertugas seperti biasa selepas cuti yang panjang selama 3 hari. Ketika pekerja itu memeriksa bilik kebal, dia terkejut kerana lantai bilik kebal itu berlubang dan peti-peti kecil keselamatan telah dibuka. Wang dan barangan berharga jutaan ringgit yang disimpan di dalam peti keselamatan itu lesap. Kejadian ini juga turut memeranjatkan pemilik-pemilik peti keselamatan yang menyangkakan barangan berharga mereka akan selamat disimpan oleh pihak bank. Pihak polis yang menyiasat kes ini menyatakan, inilah kali pertama rompakan bank yang dilakukan di negara ini menggunakan kaedah menggali terowong. Sebelum ini, ada juga kejadian yang melibatkan bilik kebal dipecah masuk, tetapi dengan cara menebuk dinding melalui bangunan bersebelahan. Maybank Finance yang terletak di Taman Ceras ini adalah salah satu deretan bangunan lot kedai setinggi 2 tingkat. Di hadapan bank itu, ada sebuah longkang besar yang berfungsi sebagai aliran air banjir. Menurut pihak polis, perompak-perompak itu memilih menggali terowong pada Hari Raya Aidilfitri yang pertama kerana banyak perniagaan termasuk bank itu menutup operasi selama 3 hari. Mereka pada mulanya masuk ke dalam longkang besar yang terletak berhadapan bank tersebut dan seterusnya memasuki saluran kalbat yang berbentuk bulat yang ada di situ. Selepas itu, mereka menyusur melalui saluran longkang yang tertutup sehingga sampai di hadapan bank. Longkang tertutup ini berukuran 1 meter tinggi. Setelah mereka memastikan kedudukan yang tepat, mereka mula menebuk konkrit di bahagian sisi dinding longkang tertutup itu untuk membuat terowong. Terowong sepanjang 7 meter ini menuju terus ke bahagian bawah lantai bilik kebal. Selepas itu, mereka menebuk lantai bilik kebal dari bawah. Sebanyak 723 peti keselamatan yang ada telah dikosongkan isinya. Kerugian yang dianggarkan ialah sebanyak 30 juta ringgit. Ini adalah satu jumlah yang besar pada tahun 1995. Pihak polis juga menjumpai troli-troli kecil yang digunakan untuk mengisi tanah ketika perompak ini menggali terowong. Unit anjing K9 juga digunakan untuk menjejak perompak-perompak ini. Botol-botol air kosong yang dipercayai milik perompak-perompak ini juga dijumpai di dalam terowong. Pihak polis mula melancarkan operasi mengesan perompak-perompak ini berdasarkan maklumat-maklumat yang ada berkaitan kes-kes rompakan bank yang terdahulu. Pada 28 April 1995, pihak polis berjaya menahan seorang mekanik penyaman udara iaitu Lee Kuat Leong. Dia dipercayai mempunyai kaitan dalam rompakan ini kerana dikatakan mengetahui layout bank ini ketika membuat kerja-kerja berkaitan penyaman udara di bank tersebut. Malamnya, 2 minggu selepas ditahan, Lee disahkan mati dalam tahanan polis. Pihak polis masih menyiasat dan mencari petunjuk yang baru berkaitan rompakan ini. Sekian, terima kasih.